Terima kasih Asma, dan seterusnya kita akan membawakan perbincangan tentang STEM di mana pelajar-pelajar di seluruh negara kini telah pun diberi imbuhan tambahan untuk membantu mereka lebih mendekati STEM sebab kita akan menuju kepada negara di mana STEM itu menjadi satu keperluan yang sangat penting untuk bakal-bakal graduan dan untuk menjadi negara yang bukan sahaja mencapai ekonomi digital tapi juga negara dengan ekonomi yang lebih berpaksikan kepada graduan-graduan STEM. Dengan itu kita ingin memahami apa itu STEM. Mungkin anda sudah sedia maklum, tapi kita akan memahami tentang proses-proses yang terus diamalkan oleh kreativiti guru-guru seluruh negara bagi membantu para pelajar memahami STEM. Kita saksikan apa itu STEM. Apa itu STEM? STEM sudah bermula di Malaysia beberapa tahun lalu dan maksud di sebalik perkataan STEM ialah Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics. Istilah ini biasanya digunakan bagi menunjukkan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. Dalam konteks Malaysia, STEM merujuk kepada dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang sains serta teknologi pada pelajar. Ini termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menekankan pendidikan STEM di peringkat sekolah melalui aktiviti kurikulum dan co-curriculum dengan sokongan menerusi pelbagai pihak berkepentingan. Keperluan kepada STEM wujud apabila kehendak terhadap bidang kerja yang melibatkan STEM adalah jauh lebih tinggi berbanding bidang lain. Maka untuk itu, pelajar perlu disediakan dengan bidang ini bagi membantu menyediakan lebih banyak sumber kerja kepada negara. Selaras dengan revolusi perindustrian 4.0, bidang STEM merupakan bidang yang berkembang pesat di serata dunia. Sememangnya ia adalah suatu yang sangat diperlukan oleh negara, namun adakah kecenderungan para pelajar dapat diasah ke arah itu ataupun ada yang memang sukar untuk mendekati STEM? Kita bersama dengan tetamu-tamu saya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nuraini Idris adalah Presiden Persatuan STEM Malaysia dan Puan Juraiza Abdul Jamil, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis, Banting. Terima kasih kerana bersama kami. Kita ingin memahami bagaimana sebenarnya STEM ini diluaskan, disebarluaskan kepada semua sekolah di seluruh negara. Kita bermula dengan Selangor, ada 60 sekolah di mana Persatuan STEM Malaysia mendekati mereka. Apakah kaedah yang digunakan untuk membantu guru dan juga pelajar memahami STEM? Okey, alhamdulillah. Pelajar-pelajar ni sebenarnya dia memang minat terhadap sains, teknologi dan mathematics. Dan melalui projek yang Persatuan STEM Kebangsaan lakukan, iaitu projek Mini Teater STEM. Projek ini dilaksanakan selama 3 tahun. Tahun pertama, kita lebih kepada anak-anak itu memikirkan apa masalah persekitaran dia dan apa produk inovasi, ideas yang boleh mereka hasilkan sambil mereka meneruskan pembelajaran mereka dalam kelas maths, physics, chemistry dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pada 2019 kita telah mulakan dengan 10 buah sekolah. Dan pada masa itu kita mulakan campur. Pelajar-pelajar itu campur. Ada yang dari tingkatan 1, 2, 4, 5. So, daripada 2019 dan 2020 kita ada COVID. Tapi kita masih teruskan. Tapi secara online dan sebagainya. Dan bila dibenarkan berjumpa dan sebagainya, alhamdulillah mereka akan berkumpul di sekolah secara kecilan dan sebagainya. Walaupun cabaran banyak, tetapi anak-anak daripada 10 buah sekolah ni sekarang ni, mereka memilih pergi ke jurusan sains tulen, iaitu STEM A. Dan ada anak-anak tu sekarang ni sudah pun memasuki universiti, membuat kursus seperti kedoktoran, pergigian, kejuruteraan, advanced material dan sebagainya. Bermaksud, bila proses pembelajaran tadi tu kita adunkan
dengan anak-anak ni membuat inovasi seperti yang hari ini kita bawa Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis. Mereka ni telah berjaya macam-macam anugerah dan mereka juga anak-anak dah memilih kejurusan Pure Sciences. Jadi menunjukkan anak-anak kita berbakat, anak-anak kita ni suka sains dengan matematik, tetapi mereka mesti diajar dengan cara biar mereka yang membuat sesuatu. Dan di situlah dikaitkan konsep-konsep yang dia belajar dalam kelas. Okay? Jadi alhamdulillah kita dah 5 tahun dan terus meningkat bilangan pelajar, bilangan sekolah yang dilibatkan dengan projek ini. Itu yang dah hampir 60 di Selangor. Kita dah ada lebih kurang 10 di Kedah, 10 di Kelantan. Di Kelantan pun sama. Ada yang dah dapat, banyak yang dapat SPM dia semua A. Dan mereka juga memilih kejurusan kedokteran, kejuruteraan dan ada juga yang menjadi guru sains. Yang guru sains yang berlatar belakangkan kuat konsep matematik melalui produk-produk dia. Produk-produk ini tak berhenti setakat itu. Mereka ni juga produk ini boleh dikomersialkan. Dan seperti yang Sekolah Sungai Manggis ni, dia dah mula jual dan Jabatan Pertanian Selangor telah memberi mereka seed money untuk memperbanyakkan lagi produk dia dan membantu untuk menjualkan produk-produk dia. Jadi bagus dalam pemahaman pembelajaran STEM. Mereka juga dilatih menjadi entrepreneur muda. Yang CEO. Itu yang kita bawa. Dan ramai lagi. Dan pada 22 hingga 24 Februari ini, 6 buah sekolah. 3 daripada Selangor, 2 daripada Kelantan, 1 daripada Kedah, kita akan bawa ke Malaysian Technology Exhibition. Dan ini masuk percuma untuk melihat mereka. Mereka akan berada di sana showcasekan produk mereka. Ya, itu konsep yang luas untuk seluruh negara, namun perinciannya yang menjayakannya pastinya adalah guru-guru besar yang berdedikasi untuk membantu guru-guru di bawah bimbingan mereka dan juga para pelajar khasnya memahami STEM dan konsep-konsepnya. Jadi bagaimana program ini mula diperintiskan di sekolah Puan dan bagaimana Puan membantu guru-guru memahami konsep-konsepnya dan juga mempraktikkan penyebarannya kepada anak-anak muda? Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebenarnya saya mulakanlah dengan secara ringkas SMK Sungai Manggis tu. Ya. SMK Sungai Manggis tu terletak di Banting dan murid-murid ini kebanyakannya dalam more than 60%, lebih daripada 60% adalah murid-murid daripada kalangan B40. Jadi kalau kita lihat anak-anak ni minat pada sains. Ya, tapi mereka ada rasa takut, ya. Pada mereka mungkin susah dan sebagainya. Tapi saya rasa dengan adanya mini teater STEM ni, dia dapat menyuntik rasa berani, rasa bersemangat mereka untuk cuba. Sebab bagusnya ya mini teater STEM ni, dan kita memang telah lihat hasilnya, kita akan lihat pada hari ini, mereka ini bermula awal tahun 2021 ketika anak-anak murid saya ini berada di tingkatan 2. Dan sekarang insya-Allah bila kita buka sekolah, mereka ini berada di tingkatan 5. Jadi telah ada banyak proses yang mereka lalui, dibantu oleh dibantu oleh inilah Persatuan STEM Kebangsaan dengan membimbing mereka dan seterusnya sehingga sampailah ke tahap sekarang ni, ya. Jadi saya rasa apa yang bagus tentang mini STEM ni ialah mini teater STEM ini dapat menyuntik minat dan kita juga dapat lihat murid lebih ramai yang ingin ke sains tulen, ya. Peningkatan dari segi matematik dan sains kita juga ada peningkatan. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang memang patut diteruskan dan sesuatu yang baguslah untuk anak-anak murid saya. Ya, saya tertarik dengan konsep ini kerana kalau saya diberi pendedahan di bangku sekolah, mungkin saya akan masuk pure science. Sebab bila saya tengok periodic table pun saya sudah takut. Fizik punya formula pun saya sudah takut. Maths lagilah. Sebab tu rambut saya gugur awal. Tapi pemahaman STEM mungkin lebih menarik bersama dengan Easy Theatre STEM. Shu, apakah sebenarnya konsep-konsep yang dibawa menerusi program ini? Silakan.
Okey, terima kasih Terence. Saya tertarik dengan apa yang Terence cakap tu kan. Betul, kalau kita ada banyak latihan amali dekat sekolah, lebih menyeronokkan untuk mempelajari sains dan matematik ini. Sebab kadang-kadang bila kita belajar formula je, kita tak nampak bagaimana untuk kita mengaplikasikan apa yang kita belajarkan di kelas. Jadi hari ini SK daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Manggis menunjukkan satu contoh yang baiklah sebenarnya untuk memastikan ada suntikan kreativiti kepada para pelajar untuk mempelajari STEM. Jadi hari ini kita bawakan guru pembimbing ataupun cikgunya Siti Zuzana Syansuri dan juga kita bawakan Alia Mazia Mayudin, pelajar daripada SK Sungai Manggis sendiri untuk berkongsi berkenaan apakah bentuk kreativiti yang dibawakan oleh mereka. Kita mulakan dengan cikgu terlebih dahulu. Boleh kongsikan ke tidak dengan lebih lanjut berkenaan dengan projek? Saya nampak ada tanah kat sini, ada macam-macam alat untuk bercucuk tanam ni. Silakan cikgu. Okey, saya salah seorang daripada guru sains di SMK Sungai Manggis. Okey, daripada di SMK Sungai Manggis. So saya percaya bahawa setiap murid ada kelebihan, ada potensi mereka sendiri. So why not saya kata kita gunakan potensi dan kelebihan mereka ini untuk kita buat sesuatu yang bermanfaat pada mereka sendiri. Okey. So dengan saya sangat berterima kasih kepada Persatuan STEM Kebangsaan Prof and then memberi ruang kepada sekolah kami untuk menyertai projek mini teater STEM. So dengan itu kami saya salah seorang daripada guru pembimbing bersama Cikgu Suhani, okey, mencari 5 murid yang mempunyai kemahiran yang berbeza dan mempunyai panggil apa? Kecergasan pelbagai, multiple intelligence. So kami gabungkan untuk membentuk kumpulan. So Alia maybe boleh terangkan Sila Alia. Alat kita nak promote alat kita jugalah. Okey. Apa yang Alia dah buat sebenarnya ni? Kongsikan dengan penonton. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Dan terlebih dahulu saya ceritakan dulu perjalanan kumpulan kami dalam program mini teater STEM ni. Jadi perjalanan mula dengan pemilihan ahli yang dibuat oleh guru pembimbing kami, iaitu Puan Suzana dan juga Puan Suhani pada tahun 2021. Ketika itu kita tahu dunia dilanda dengan wabak COVID-19 dan murid-murid pun perlu menjalani PDPR. Jadi program ni bermula dengan beberapa sesi khusus online yang berbentuk penjebahan idea untuk menghasilkan suatu produk inovasi. Jadi produk inovasi tersebut adalah yang kami beri nama Easy Smash. Easy Smash. Okey, apa itu? Kongsi sikit dengan penonton. Okey, Easy Smash ni dalam bahasa Inggeris lah. Easy itu mudah. Okey, kita short form jadi E dengan Z. Okey, Smash itu adalah slogan sekolah kami, iaitu Sungai Manggis Sekolah Hebat. Okey, itulah Easy Smash tu. Sekolah Manggis Sekolah. Okey. Tanah ni untuk apa ni? Dengan kalau Kak Alia ada nak demo ke apa kat sini? Ada. Silakan, sila mulakan demo anda Alia. Okey, Alia. Apa yang Alia nak demokan ni? Mula-mula So kat sini kan Alia boleh ceritakan sedikit macam mana cikgu bagi tahu masalah yang boleh diselesaikan oleh Easy Smash ni. Selalunya pekebun akan dapat masalah bila dia nak pindah anak pokok dari satu tempat ke tempat yang dia nak ubah tu, akar pokok rosak yang akan menyebabkan pokok mati. Dan beberapa alatan juga perlu digunakan untuk pemindahan anak pokok. Jadi kami telah mencipta dan menginovasikan alat ini yang diberi nama Easy Smash tadi. Okey. First, nak demo sikit. Kita alih sini sikit. First kali. Nampak tak kamera atas Okey. Nak alih anak pokok lah ni. Okey. So kalau boleh tengoklah apa yang pelajar saya dah kaitkan dengan konsep adalah dalam konsep bab 8 tingkatan 2. Okey. Setiap inovasi tu saya minta mereka kaitkan apa yang mereka telah pelajari di dalam kelas. Okey. Sebagai contoh masalah yang mula saya suruh mereka kena pasti adalah masalah mengenai pemanasan global aja kan? Okey. Pemanasan global di dalam bab 2 ekosistem. So mereka kaitkan dengan kita karbon, kita oksigen. So betapa pentingnya tumbuhan dalam mengawal suhu bumi. Faham. Dan kedua dalam bab 1 biodiversity, tumbuhan sebagai sumber makanan. Okey. So dari situlah timbulnya why not kalau kita hasilkan satu produk yang membantu orang di luar sana dapat manfaat daripada produk ni.
iaitu diberi nama Easy Smash. Okey, Easy Smash. Okey, kena ingat tu Easy Smash. Kiranya produk ini dia bermula daripada akalnya lah bagaimana untuk kita menjadikan ialah alam sumber jari ini sebagai sumber makanan kita dan juga untuk mengawal iklim di alam sekitar kita. Jadi untuk memudahkan peralihan anak pokok ini lah inovasi yang dicipta oleh para pelajar. Wow, okey, dah siap dah. Okey, daripada 3, apa dia Alia? Ceritakan sikit 3 function. Okey, setiap permukaan ataupun luas permukaan dia ada fungsi yang tersendiri. Okey, ini yang telah kami baik pulih. Okay, daripada cangkul dia punya luas permukaan dia yang kecil ni, kita jadikan dia lebih lebar. Dan juga ini pun lebih lebar dan lebih besar. Jadi okeylah, saya ceritakan idea asal Easy Smash ni. Tapi kalau idea asal tu mungkin kita boleh tanya dengan pengetua dia kot kan. lebih afdal untuk diceritakan oleh ketuanya tu kan. Tapi kita juga sebenarnya nak bersama dengan para pelajar yang lain sebab bukan Alia seorang saja ya di sebalik individu yang menghasilkan kreativiti. Kita nak jemput juga rakan-rakan Alia daripada SMK Sungai Manggis sama kita hari ini di studio. Nampak tak? Cuba ke depan sikit. Inilah wajah-wajah. Muka macam pelakon My Demon. Okey, ini adalah antara anugerah inovasi. Tahniah kita ucapkan kepada para pelajar berjaya merangkul tempat ketiga. Saya kira wang itu yang kemudian datanglah kan. Yang penting objektif itu adalah untuk kita menghasilkan pada pelajar yang cukup hebat ni. Lambai sikit kepada kamera. Kalau ada rakan-rakan sedang menonton sekarang ni dekat rumah cuti sekolah kan. Okey, terima kasih kepada cikgunya dan juga Alia dan juga rakan-rakan. Teruskan inovasi kalian, teruskan minat dalam STEM dan juga orang kata promotkanlah STEM ni kepada orang ramai ya. Okey, itu yang kami sempat bawakan untuk anda dan sahabat Pagi Malaysia hari ini kita nak kembali bersama dengan Terence. Silakan Terence. Baik, terima kasih Shu. Memang menarik produk yang dihasilkan itu berdasarkan konsep yang dipelajari dalam 2 bab yang disebutkan cikgu tadi. Jadi apakah antara kejayaan-kejayaan lain yang dirangkul oleh sekolah Puan? Silakan. Alhamdulillah dengan Easy Smash ini pada tahun 2022 kami telah memenangi Gold Award Junior Category di Malaysian Technology Expo dan tahun lepas kita telah memenangi tempat ketiga Anugerah Inovasi Pertanian Negeri Selangor. Dan apa yang membanggakan di anugerah inovasi ni, pencapaian sekolah itu kira hebat. Sebab yang bertanding yang lain itu adalah politeknik, universiti dan sebagainya. Dan itu antara kejayaan kami lah. Dan saya sebenarnya bernasib baik dan sangat berterima kasihlah kepada Persatuan STEM Kebangsaan atas sokongan yang sentiasa bersama kami. Dan saya juga alhamdulillah diberi guru-guru yang sangat proaktif, yang sangat committed dan murid-murid pula ingin mencuba sesuatu yang baru. Dan alhamdulillah kita berjaya sehingga ke tahap ini dengan komitmen daripada semua dan saya rasa sebagai pemimpin kita kena sentiasa menyokong dan memberi murid-murid ini semangat. Dan inilah dia Mini Theatre STEM, satu projek yang saya rasa boleh dibanggakan dan boleh menyuntik bukan saja minat tapi mereka boleh pergi lebih jauh dengan pengurusan keuangan dan sebagainya apabila produk telah pun terhasil. Jadi sekali lagi terima kasih Prof Datuk memberi peluang kepada SMK dinilai di semua peringkat ya, dari segi kewangan, dari segi konsep dan ditanya oleh juri-juri profesional tentang apakah konsep yang dihasilkan dan mereka perlu menjawab. Dia juga mengasah bakat mereka bercakap, berpidato dan juga mempromosikan produk yang dihasilkan itu tadi. Jadi apakah sebenarnya harapan dan juga objektif yang ingin dicapai untuk seluruh negara dengan program ini? Okey, saya sangat berharap agar sekolah-sekolah yang telah terlibat tadi itu meneruskan setiap kelas tadi itu minta pelajar-pelajar membuat inovasi mereka. Tak kiralah semudah mana. Tapi ada kaitan dengan konsep-konsep sains, matematik, teknologi tadi itu. Jadi ini yang kita lihat di negara-negara maju seperti Singapura, Finland, Germany. Mereka juga memang dalam kelas sains dia tidak hanya duduk dalam kelas mendengar. Guru tulis di papan hitam Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X dan sebagainya. Sampai nanti budak tu kata kat mana saya nak guna konsep ni. Jadi dengan projek ini
kita nampak yang pelajar-pelajar tu dia akan berfikir. Ada pelajar sendiri yang beritahu kami, ni Datuk, saya dulu dah belajar fermentasi untuk membuat susu apa sebagainya di kelas tingkatan saya. Ini yang saya belajar. Dia kata, boleh pakai yang ni. There you go, saya kata. Jadi inilah yang kita nak terapkan supaya semua sekolah, semua 14 negeri kita tadi tu dan semua guru praktikkan cara macam ni. Kalau sekolah menengah kebangsaan Sungai Manggis boleh buat ni B40, bermaksud sekolah-sekolah lain yang ramai lagi anak-anak yang bukan B40 yang ada peluang lagi, saya rasa dia boleh pula pergi melonjakkan penggunaan kepada teknologi yang ada sekarang, kecerdasan buatan AI dan sebagainya, dengan 5G teknologi lagi kita boleh maju. Jadi sekarang ni saya merayu kepada semua sekolah-sekolah, ubahlah cara teknik pembelajaran lebih kepada biar murid yang membuat, biar murid yang meneroka dan dia menghasilkan produk-produk untuk berjaya. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Nuraini Idris, Presiden Persatuan STEM Malaysia, dan tahniah kepada Puan Junaiza Abdul Jamil, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis. Dan seperti yang diwawarkan tadi, kita akan bersama anda di MTE Malaysia Technology Expo 22 hingga 24 hari bulan Februari, dan anda boleh terus saja untuk bersama-sama dalam mencari peluang-peluang baru dan juga mendalami pengetahuan tentang STEM di WTC nanti. Kita bersama dengan Shu untuk meninjau sekitar trafik yang bakal mungkin menghadapi anda dan akan berhadapan dengan trafik apabila pulang ke ibu kota. Jadi Shu, apakah laporan terkini? Silakan.